Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Kamilah binti Mal Amin, A159354. Pada hari ini saya akan membentangkan artikel saya yang bertajuk Amalan Plagiarisme dalam kalangan pelajar sarjana muda Pendidikan Khas Universiti Kebangsaan Malaysia. Untuk pengenalan artikel saya adalah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 telah mewujudkan aspirasi murid, di mana aspirasi ini merupakan satu visi pendidikan sebagai wadah pembangunan murid yang holistik dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. 6 ciri utama yang diperlukan oleh setiap murid untuk berupaya bersaing pada peringkat global adalah pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran dewibahasa, etika dan kerohanian serta identiti nasional. Namun pada masa kini, aspirasi ini nampaknya sukar untuk diwujudkan kerana pada masa kini murid-murid selalu melakukan amalan plagiarisme, terutamanya pelajar di universiti ataupun di institusi pengajian tinggi. Hal ini dapat dibuktikan melalui kajian lepas yang menunjukkan bahawa masalah ketidakjujuran akademik sama ada penipuan atau plagiat dalam kalangan para pelajar adalah kebimbangan utama yang melanda institusi pengajian tinggi. Hal ini bermakna masalah ketidakjujuran akademik iaitu amalan plagiarisme ini sangat membimbangkan dalam kalangan para pelajar di institusi pengajian tinggi. Oleh itu, tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk meneroka dengan lebih mendalam dan terperinci amalan plagiarisme dalam kalangan pelajar sarjana muda program pendidikan khas Universiti Kebangsaan Malaysia. Seterusnya adalah tinjauan literatur. Kita akan pergi ke definisi plagiat atau plagiarisme. Menurut Stevenson 2006 menurut beliau, definisi plagiat adalah menipu, mencuri karya sastra dan amalan menyalin semula dan menerbitkan karya orang lain sebagai milik sendiri. Menurut beliau juga, plagiat bermaksud cetak rompak atau pengambil alihan idea seseorang tanpa memberikan sebarang kredit. Elemen-elemen plagiat adalah yang dikemukakan oleh Walker 1998, di mana terdapat 5 elemen plagiat, iaitu parafrasa syam, plagiarisme ilisit, penyalinan verbatim, penulisan hantu iaitu ghostwriting dan penyalinan purloining iaitu purba. Faktor-faktor yang menyumbang kepada amalan plagiarisme adalah terlalu ingin mendapatkan grade yang baik. Para pelajar yang terlalu ingin mendapatkan grade yang baik akan lebih cenderung untuk melakukan amalan plagiarisme kerana mereka tidak mahu dibanding-bandingkan grade mereka dengan rakan-rakan mereka yang lain. Seterusnya adalah kurang menggunakan sesuatu bahasa, terutamanya bahasa Inggeris. Dan seterusnya adalah kekurangan kemahiran penulisan, kekurangan kemahiran membuat rujukan ataupun malas. Apabila seorang pelajar itu malas untuk membuat rujukan, mereka akan lebih cenderung untuk melakukan amalan plagiarisme untuk memudahkan kerja mereka. Seterusnya adalah terlalu ingin mendapatkan markah tinggi dan kekurangan pendidikan plagiarisme, isu pengurusan semasa dan kekurangan pencegahan ke atas amalan ini dan peluang rendah untuk ditangkap ataupun hukuman tidak begitu berkesan kepada mereka. Seterusnya adalah metodologi. Reka bentuk kajian bagi kajian saya ini adalah kajian kualitatif yang menggunakan reka bentuk kajian kes. Alat kajian adalah temu bual separa berstruktur. Peserta kajian pula adalah 6 orang para pelajar tahun 1 hingga tahun 4 sarjana muda pendidikan khas Universiti Kebangsaan Malaysia dan berlatar belakangkan pelbagai pencapaian akademik, jantina dan bangsa. Analisis data berbentuk kualitatif dan pengkaji menggunakan analisis data kualitatif secara tematik. Data-data yang diperolehi akan dikategorikan mengikut persoalan kajian. Dapatan kajian 1. Apakah amalan plagiarisme dalam kalangan pelajar pendidikan khas? Definisi plagiat adalah menipu, mencuri karya sastra dan amalan menyalin semula dan menerbitkan karya orang lain sebagai milik sendiri. Menurut Stevenson 2006 juga, plagiat bermaksud cetak rompak atau pengambil alihan idea seseorang tanpa memberikan sebarang kredit.
Para pelajar sarjana muda pendidikan khas Universiti Kebangsaan Malaysia juga kebanyakannya mengaitkan perkataan copy paste ini dengan plagiarisma, di mana menyalin semula atau copy paste ayat dan isi kandungan hasil kerja atau tugasan orang lain dan dimasukkan ke dalam tugasan kita seolah-olah itu adalah hasil kerja atau tugasan milik kita sendiri tanpa mengubah sebarang struktur perkataan atau ayat dan tanpa meletakkan sebarang rujukan. Faktor secara umum bagi punca amalan plagiarism ini terjadi adalah membuat kerja lambat, malas berfikir, seseorang itu hendak menyiapkan tugasan dalam masa yang cepat dan singkat. Pelajar juga tersebut tidak mendengar atau tidak memberi perhatian pada pensyarah, maka pelajar akan mula mahu meniru tugasan rakan dan ambil maklumat pada laman sesawang kerana tiada pengetahuan untuk membuat huraian. Seterusnya adalah dapatan kajian kedua. Faktor personal bagi amalan plagiarism ini adalah mempengaruhi individu untuk melakukan amalan plagiarisme bergantung kepada jiwa, keperluan serta situasi yang dialami oleh seseorang pelajar. Kebanyakan para pelajar iaitu peserta kajian menyetujui bahawa faktor personal ini adalah punca utama kepada amalan plagiarisme. Selain itu adalah faktor interpersonal. Namun faktor interpersonal ini menurut para pelajar hanya 3 orang peserta kajian sahaja yang menganggap rakan sebaya mempengaruhi amalan plagiarisme, manakala 3 orang peserta lagi menyatakan rakan sebaya tidak mempengaruhi untuk seseorang pelajar melakukan amalan plagiarisme. Faktor sosial pula, kebanyakan pelajar menganggap faktor sosial adalah punca utama kepada amalan plagiarisme kerana perkembangan teknologi yang semakin canggih memudahkan para pelajar untuk mengakses rujukan-rujukan dan melakukan copy paste terhadap rujukan tersebut ke dalam dan dimasukkan ke dalam tugasan mereka. Selain itu, tugasan yang agak sukar dan memerlukan banyak rujukan juga mempengaruhi pelajar untuk melakukan amalan plagiarism apabila tugasan tersebut mempunyai rujukan yang terhad. Untuk perbincangan kajian pula adalah bagi persoalan kajian yang pertama, amalan plagiarisme dalam kalangan pelajar sarjana muda pendidikan khas Universiti Kebangsaan Malaysia. Persamaan dengan kajian lepas adalah untuk perbincangan kajian pula adalah bagi persoalan kajian yang pertama, amalan plagiarisme dalam kalangan pelajar sarjana muda pendidikan khas Universiti Kebangsaan Malaysia. Persamaan dengan kajian lepas adalah dari segi elemen, iaitu elemen penyalinan verbatim yang bermaksud pelajar menyalin semula kerja orang lain perkataan demi perkataan tanpa pengetahuan atau keizinan daripada pengarang menurut Walker 1998. Di dalam dapatan kajian artikel saya ini, kebanyakan pelajar memberi pendapat bahawa copy paste iaitu seperti penyalin verbatim ini adalah sama, iaitu menyalin semula kerja orang lain perkataan demi perkataan dan dimasukkan ke dalam kerja mereka tanpa memberikan sebarang rujukan. Seterusnya adalah para peserta kajian juga tidak dan seterusnya adalah perbezaan dengan kajian lepas. Perbezaan dengan kajian lepas adalah pertama, para peserta kajian tidak mengaitkan plagiarisme ini dengan amalan menipu dan mencuri karya sastera, di mana mereka tidak menyatakan amalan ini merupakan penipuan serta mencuri karya sastera menurut Stevenson 2006. Selain itu adalah cara para peserta kajian merujuk maklumat daripada buku atau rujukan ialah mereka akan melakukan pembacaan keseluruhan teks jurnal atau buku terlebih dahulu dan tandakan isi kandungan, teks atau ayat yang penting dan berkaitan. Menurut Arif Saleh, Rosman, Ahmad Mahyudin Hassan, Azmi Shah Suratman, Muhammad Nasir Ripen dan Nur Azmalail Marni 2008. Hal ini menunjukkan bahawa terdapat perbezaan kajian ini dengan kajian lepas dari segi merujuk maklumat oleh para peserta kajian kerana kajian-kajian lepas tidak mempunyai berkaitan dengan merujuk maklumat daripada para peserta kajian. Seterusnya adalah perbincangan kajian yang kedua adalah daripada segi faktor personal, interpersonal, sosial dan amalan plagiarisme. Perbezaan dengan kajian lepas adalah
Kajian-kajian lepas tidak mengambil kira perkara ini dan hanya menerangkan faktor umum yang mempengaruhi amalan plagiarisme tanpa mengkategorikan faktor-faktor tersebut mengikut kelas. Faktor yang betul. Menurut Suarez dan Martin 2001. Hal ini menunjukkan kajian-kajian lepas tidak secara terperinci menerangkan tentang faktor personal, interpersonal dan sosial terhadap amalan plagiarisme kerana kajian-kajian lepas hanya mengambil kira faktor-faktor umum sahaja dan terus merangkumkan keseluruhan faktor-faktor ini kepada faktor umum. Namun artikel saya ini adalah mengambil kira faktor personal, interpersonal dan sosial dan menerangkan secara satu persatu mengikut kelas faktor ini terhadap punca iaitu ataupun faktor amalan plagiarisme. Seterusnya adalah implikasi kajian. Implikasi kajian ini memberi kesan kepada tiga individu utama iaitu Kementerian Pengajian Tinggi, para pensyarah institusi pengajian tinggi dan pelajar institusi pengajian tinggi. Untuk Kementerian Pengajian Tinggi mengambil langkah dari sekarang untuk membendung masalah kerana Kementerian Pengajian Tinggi perlu mengambil langkah dari sekarang untuk mengurangkan dan membendung masalah ini supaya tidak terus berlaku. Mereka perlu bekerjasama dengan pihak pentadbir institusi pengajian tinggi dan para pensyarah untuk mencari faktor utama yang menyebabkan amalan plagiarisme ini terjadi. Seterusnya adalah para pensyarah institusi pengajian tinggi juga perlu mengadakan perbincangan secara bersemuka dengan para pelajar untuk mengetahui masalah dan punca utama yang menyebabkan mereka lebih melakukan amalan plagiarisme. Seterusnya adalah mengadakan program yang bersesuaian dan berkesan kepada para pelajar. Seterusnya adalah pelajar institusi pengajian tinggi juga perlu belajar berkumpulan dengan rakan-rakan. Mereka perlu sentiasa mempunyai hubungan baik dengan rakan-rakan dan sentiasa bertanyakan kepada rakan apabila mereka tidak tahu melakukan kerja yang diberi supaya mereka mudah untuk menyiapkan tugasan tanpa melakukan amalan plagiarisme. Mereka juga perlu berusaha meningkatkan keupayaan diri dengan pembelajaran sepanjang hayat agar dapat mengelakkan diri daripada melakukan amalan plagiarisme. Seterusnya untuk cadangan kajian lanjutan pula adalah kajian lanjutan perlu dilakukan lebih menyeluruh dan lebih terperinci berkaitan dengan amalan plagiarisme ini bagi seluruh institusi pengajian tinggi di Malaysia. Seterusnya adalah peserta kajian juga boleh diperluaskan kepada para pensyarah. Reka bentuk kajian juga serta kaedah kajian juga boleh dipelbagaikan dan kaedah kajian seperti menggunakan soalan selidik dan pemerhatian. Kesimpulan untuk saya punya artikel ini adalah melalui analisis dapatan kajian mendapati secara keseluruhan amalan plagiarisme yang sering diamalkan oleh para pelajar sarjana muda program pendidikan khas Universiti Kebangsaan Malaysia adalah kegiatan copy paste isi kandungan ayat atau teks di dalam hasil kerja orang lain tanpa meletakkan sebarang rujukan, dan majoriti para peserta kajian menyatakan amalan plagiarisme ini sinonim dengan mereka dan juga para pelajar sarjana muda program pendidikan khas khususnya. Selain itu, dan seterusnya, faktor utama yang menyumbang kepada amalan plagiarisme adalah faktor personal dan faktor sosial. Kerana menurut para peserta kajian, amalan plagiarisme ini sangat bergantung kepada diri sendiri dan berbeza mengikut keperluan, sama ada kita mampu untuk menghalang diri untuk tidak melakukan amalan plagiarisme ini ataupun tidak mampu untuk menghalang diri dan terus melakukan amalan plagiarisme. Melalui faktor personal ini, keperluan seorang pelajar untuk menyiapkan kerja mereka pada masa ditetapkan dan pada masa singkat akan menyebabkan mereka melakukan amalan plagiarisme. Namun, hal ini juga bergantung pada seseorang. Jika mereka sudah kebiasaan melakukan amalan plagiarisme, mereka akan terus melakukan amalan plagiarisme walaupun tiada keperluan dan tanpa rasa bersalah. Oleh itu, setiap pelajar mestilah sentiasa berusaha untuk menghalang diri daripada melakukan amalan plagiarisme yang mampu menghakis nilai kejujuran dalam akademik. Okey, baiklah, itu sahaja pada hari ini untuk penyampaian pembentangan artikel saya. Sekian, terima kasih.